Trump membongkar penipuan anak perempuan diktator Kuba. Pada saat kehidupan Mariela Castro kelihatan dikelilingi oleh kemewahan, keistimewaan, dan perlindungan negara, sementara rakyat Kuba terus dihimpit oleh gangguan elektrik, kekurangan makanan, ubat-ubatan yang terhad, dan gaji yang sangat rendah. Pada hari Rabu 27 Mei 2026, tekanan dari Amerika Syarikat terhadap kepimpinan komunis lama menjadi nyata dalam keluarga itu sendiri. Castro, anak perempuan Raul Castro, yang selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai simbol kesaksamaan, hak sosial dan kemodernan, kini muncul berkait rapat dengan sebuah struktur bertaraf tinggi. Di Atabey, kawasan mewah di Havana, dengan kolam renang sepanjang 20 meter, 6 bilik tidur, 3 bilik mandi kayu berkualiti tinggi, tanah yang diperluaskan, dan keselamatan yang dikaitkan dengan negara. Disinilah propaganda mula menunjukkan kelemahannya, kerana golongan elit yang sama meminta pengorbanan daripada rakyat, hidup terlindung daripada kekacauan yang mereka cipta. Trump dan Rubio meletakkan makanan dan ubat-ubatan di atas meja sebagai cadangan bantuan langsung, tetapi mereka menuntut agar bantuan itu tidak melalui tangan rejim. Dan ini tepat mengenai kelemahan utama rejim diktator, kawalan terhadap kelaparan, kebergantungan, dan naratif. Pewaris kuasa hidup dalam keselesaan, sementara berjuta-juta rakyat Kuba menghadapi barisan panjang kegelapan dan pengabaian. Apakah yang didedahkan oleh rumah ini tentang keluarga Castro? Mengapa rejim takut bantuan di luar kawalannya? Bagaimana Trump mendedahkan kemiskinan yang cuba disembunyikan oleh rejim diktator? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Mariela Castro bukanlah seorang tokoh biasa dalam rejim itu. Dia ialah pengarah pusat pendidikan seksual kebangsaan Cuba. Dikenali di peringkat antarabangsa kerana menggunakan isu LGBT sebagai pameran politik kerajaan. Selama bertahun-tahun, dia muncul sebagai wajah moden, progresif, dan kononnya sensitif bagi pemerintahan diktator itu. Namun kini, apa yang terbongkar telah meruntuhkan imej yang selama ini dijual dengan begitu berhati-hati keluar pulau itu. Ungkapan tentang hak, kesaksamaan, dan keadilan sosial bertentangan dengan kediaman yang dikenal pasti oleh penyiasat dan media bebas. Kuba sebagai kompleks mewah di Atabay, berhampiran El Laguito. Kawasan yang secara sejarahnya berkait rapat dengan golongan elit berkuasa di Havana. Laporan terkini menunjukkan bahawa hartanah yang dikaitkan dengan Mariela terdiri daripada 3 lot, 6 bilik tidur, 3 bilik mandi, kolam renang sepanjang 20 meter kayu berkualiti tinggi dan sistem keselamatan negara. Kerajaan Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Raul Castro, manakala Marco Rubio, setiausaha negara Amerika Syarikat, bercakap secara langsung kepada rakyat Cuba dan menawarkan $100 juta dalam bentuk makanan dan ubat-ubatan. Dengan syarat, penghantaran dibuat oleh entiti yang boleh dipercayai seperti Gereja Katolik atau organisasi kebajikan dan bukan melalui tangan rejim. Rubio juga menuduh kepimpinan Kuba melakukan rasuah dan penyelewengan dengan mengatakan bahawa kekurangan elektrik, bahan api dan makanan bukan sahaja berpunca daripada faktor luaran tetapi juga daripada struktur yang mengumpul kuasa sementara rakyat semakin tenggelam dalam kesusahan. Disitulah sandiwara mula runtuh dengan lebih ketara. Rejim itu cuba menjual idea bahawa semua penderitaan rakyat Cuba datang dari luar, bahawa Amerika Syarikat sentiasa dipersalahkan dan rakyat perlu menerima lebih banyak pengorbanan atas nama revolusi. Tetapi apabila muncul gambar dan penerangan tentang sebuah rumah golongan elit yang dikaitkan dengan anak perempuan Raul Castro, dengan kolam renang yang panjang, kawasan yang luas, tanah yang bersambung, kayu khas dan perlindungan tetap, hujah itu hilang kekuatan apabila berdepan dengan realiti. Rakyat Kuba biasa terpaksa berdepan dengan barisan panjang, gangguan elektrik dan kelaparan. Dan juga kekurangan ubat. Golongan atasan yang berkait rapat dengan nama keluarga Castro kelihatan dilindungi, cukup bekalan dan jauh daripada krisis harian. Kediaman yang dikaitkan dengan Mariela Castro telah digambarkan oleh laporan sebagai kompleks kediaman yang tidak terhad kepada sebuah rumah biasa. Tempat itu dikatakan telah diperluaskan dengan tanah-tanah bersebelahan, membentuk kawasan yang lebih besar untuk sebuah keluarga kecil. Siasatan yang dipetik oleh media Kuba dalam buangan juga menyebut tentang kerja kayu tertutup yang dibuat dengan kayu berharga, termasuk cedro mara yang diimport dari Amazon Brazil dan mahogani yang dibawa dari Santiago de Cuba. Butiran-butiran ini bukan sekadar hiasan, ia menunjukkan keutamaan.
Sementara hospital-hospital di Kuba mengalami kekurangan bekalan, sementara keluarga-keluarga terpaksa berimprovisasi untuk mendapatkan makanan, golongan elit revolusi mengekalkan taraf hidup yang kelihatan seperti dari pulau yang berbeza. Kolam renang 20 meter itu telah menjadi simbol langsung jurang ini. Ia adalah gambaran kelas politik yang meminta rakyat bersabar, sedangkan mereka sendiri hidup tanpa merasai kesusahan yang mereka kenakan kepada orang lain. Menurut maklumat yang didedahkan, struktur itu didakwa dibina untuk tujuan latihan. Di Kuba, di mana ramai rakyat tidak mampu menyimpan makanan asas di rumah atau membeli ubat yang perlu digunakan secara berterusan, perkara ini menjadi isu kerana ia menunjukkan jurang yang besar antara ucapan rasmi dan kehidupan sebenar keluarga di puncak rejim. Jentera perlindungan itu juga menarik perhatian. Bahan yang tersebar mengesahkan bahawa pengawasan itu dikaitkan dengan Kementerian Dalam Negeri Cuba, dengan pengawal awam dan pertukaran ejen pada waktu yang ditetapkan. Ini mendedahkan lebih daripada sekadar keselamatan swasta. Ia menunjukkan penggunaan jentera kerajaan untuk melindungi privasi dan keselesaan mereka yang berada di puncak kuasa. Negara yang sama, yang mengawal penduduk, menindas penentang dan memantau pembangkang, juga melindungi ketenangan pewaris kuasa. Bagi rakyat biasa Kuba, negara muncul sebagai pengawas, pemungut cukai dan pengintip. Bagi golongan elit, ia menjadi perisai. Siapa yang bercakap tentang keadilan sosial, sanggup berkongsi kekayaan sendiri dengan rakyat Cuba yang sedang kekurangan makanan, ubat-ubatan dan harapan. Krisis di Kuba bukanlah satu perkara yang abstrak. Laporan terkini menunjukkan kekurangan ubat-ubatan asas termasuk untuk rawatan biasa sehingga memaksa rakyat mendapatkan ubat melalui farmasi gelap dan saluran lain untuk membeli ubat. Seorang pesakit Kuba yang ditemu bual oleh Folha melaporkan bahawa kos ubat untuk tekanan darah tinggi boleh memakan sebahagian besar pendapatan. Inilah jenis penderitaan yang tidak muncul dalam ucapan penuh kegembiraan oleh rejim. Inilah Kuba yang sebenar, di mana kelangsungan hidup bergantung kepada hubungan, improvisasi, kiriman dari luar atau pasaran tidak rasmi. Langkah politik oleh Trump dan Rubio terletak pada mengalihkan perbincangan daripada bidang propaganda kepada poket, meja makan dan rumah rakyat Cuba. Washington menawarkan bantuan makanan dan ubat-ubatan, tetapi menuntut agar rejim tidak mengawal pengagihan tersebut. Syarat ini menyentuh pusat kuasa rejim Castro kerana kediktatoran itu tidak bertahan hanya dengan ucapan ideologi. Ia bertahan dengan mengawal apa yang masuk, siapa yang menerima, siapa yang berterima kasih dan siapa yang menjadi bergantung. Apabila Amerika Syarikat mengatakan bahawa bantuan perlu sampai melalui saluran yang boleh dipercayai, mereka mendedahkan ketakutan rejim itu untuk kehilangan monopoli keperluan. Kehidupan yang dikaitkan dengan Mariela Castro di Atabe juga memberi kesan kepada imej antarabangsa yang telah dibinanya. Selama bertahun-tahun, Mariela bergerak sebagai pejuang untuk isu-isu sosial, terutamanya yang berkaitan dengan komuniti LGBT. Namun, pengkritik rejim menuduh bahawa imej ini lebih banyak digunakan untuk propaganda luar daripada kebebasan sebenar di dalam pulau itu. Kontradiksi menjadi lebih ketara apabila watak yang bercakap tentang hak asasi manusia tidak menentang kekurangan kebebasan politik, tidak melawan penahanan pembangkang dan tidak memutuskan hubungan dengan struktur keluarga yang telah menguasai Kuba selama beberapa dekad. Isu sosial menjadi perisai, kemewahan menjadi bukti. Penderitaan rakyat dibungkam. Kes ini juga mendedahkan fasa baru tekanan Amerika terhadap Cuba. Trump tidak hanya menyasarkan ucapan rasmi, dia menyasarkan legitimasi keluarga yang masih menyokong rejim dari dalam. Raul Castro telah meletak jawatan sebagai presiden, tetapi beliau masih menjadi simbol kuasa, kawalan dan kesinambungan. Ia bukan sekadar sebuah rumah. Ia adalah gambaran politik tentang bagaimana revolusi menjanjikan kesamarataan, tetapi akhirnya memberikan aristokrasi merah. Keluarga di puncak mendapat tanah, kolam renang, keselamatan, perjalanan dan paspor. Rakyat hanya mendapat skrip propaganda, catuan, pengawasan, dan tudingan terhadap pihak lain. Kerana sementara golongan atasan menuntut kesetiaan, gambaran yang tinggal ialah golongan elit yang dilindungi hidup terlalu mewah di sebuah pulau di mana berjuta-juta orang masih terus membayar harga pemerintahan diktator. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.